Check the mic and make sure it sound right, boys. Hai. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kita jumpa lagi bersama Cikgu Ayu Ashila. Okey, di dalam topik bab tanaman sayuran, kita akan belajar menjaga tanaman 3.7. Jom sama-sama. Okey, apa tu menjaga tanaman? Kenapa kita perlu jaga tanaman? Menjaga tanaman sayur-sayuran ini penting sebenarnya bagi memperoleh hasil yang baik dan maksimum. Anak benih perlu dijaga dengan baik dan sempurna supaya pertumbuhannya sihat dan subur. Apakah dia cara menjaga tanaman sayur-sayurannya? Apa kaedah-kaedah dia? Jom kita sama-sama kenal pasti. Okey, murid-murid, di sini ada 7 cara dan kaedah untuk kita jaga tanaman sayur-sayuran kita. Okey, bermula dengan meletakkan bahan sungkupan, menyiram, penjarangan anak benih, kawalan perosak dan penyakit, menggembur, membaja dan merumpai. Jom kita tengok apa itu satu persatu. Kita mulakan dengan penyiraman. Apa tujuan penyiraman sebenarnya? Okey, kita perlu menyiram sekurang-kurangnya sekali sehari ataupun 2 kali sehari untuk mengekalkan kelembapan tanah, membekalkan air kepada pokok dan mengelakkan pokok daripada layu. Air ni sumber utama keperluan penting bagi benda hidup. Setiap benda hidup perlukan air. Jadinya pokok pun perlu hidup dengan kita siram dia. Siram pokok supaya pokok ni kekal lembab. Dia tak layu. Bila dah layu tak disiram, lama-lama dia mati. Okey, kita tengok contoh penyiraman. Okey. Ini adalah contoh penyiraman yang menggunakan tong penyiram. Sebelum ni kita dah belajar alat-alat penyiraman. Salah satunya tong penyiram. Lagi apa dia? Ya, bagus. Masih ingat lagi. Hos penyiraman, sprinkler dan pelbagai lagi kaedah untuk penyiraman. Okey, kita teruskan dengan meletakkan bahan sungkupan. Kenapa kita perlu letakkan bahan sungkupan? Tujuannya adalah untuk mengelakkan hakisan tanah dan biji benih, mengekalkan kelembapan tanah, merendahkan suhu tanah, mengelakkan penyakit bawaan tanah dan juga mengawal rumpai. Kebanyakannya adalah ianya berfungsi untuk elakkan rumpai dan kekalkan kelembapan tanah di kawasan sayur-sayuran itu. Kita lihat di sebelah kanan tu ada contoh sungkupan. Yang pertama daripada jerami padi. Okey, kita letakkan dia di sekitar sayur-sayuran tu untuk kita kekalkan tanah tu, kekalkan suhu tanah, kekalkan kelembapan tanah. Apabila kita siram pokok tu, tanah tak terhakis, tak luruh jatuh sebab kita buat batas kan. Okey, seterusnya yang kat bawah tu pula adalah silver shine. Kita guna silver shine. Kita lubangkan tengah-tengah silver shine tu untuk kita hanya letak nak pokok saja. Jadinya kita mengurangkan tenaga untuk merumpai. Jom kita pergi tengok contoh. Contoh orang meletakkan sungkupan. Nampak tak? Bila dia meletakkan sungkupan, rumput pun tak hidup kan? Jadinya kita kurang tenaga untuk kurang tenaga yang digunakan untuk merumpai. Cuba lihat seterusnya, iaitu penjarangan anak benih. Apa tu penjarangan anak benih? Penjarangan anak benih ini adalah proses pembuangan anak benih yang tumbuh terlalu rapat antara yang lain. Kenapa kita kena buang?
kita kena kurangkan anak benih sebab kita nak elakkan persaingan mendapatkan nutrien, air dan cahaya serta hasil yang tinggi. Bila kita dah elakkan persaingan, hasil dapat jadi tinggi dan tumbuhan tumbuh dengan sekata. Boleh lihat pada gambar ini di mana pokok-pokok ini hidup, anak-anak benih ni hidup, tapi ada di antara dia yang kecil. Sebab apa? Kurang nutrien. Jadinya itulah dia tujuan sangat penting anak benih, penjarangan anak benih ni. Okay, kita nak semuanya dapat nutrien, air dan cahaya yang sekata supaya hasil yang keluar tu dia jadi tinggi. Okay, kita teruskan dengan merumpai. Apa dia maksud merumpai? Merumpai ni bermaksud kita membuang rumpai ataupun rumput ataupun tumbuhan yang tak perlu yang tumbuh di sekeliling anak pokok sayuran kita ni. Supayanya kita nak elakkan rumpai-rumpai ni mengambil ataupun sekali harung makan nutrien, air dan cahaya yang kita berikan kepada tumbuhan sayuran tersebut. Okey, ini di sini ada beberapa kaedah merumpai. Yang pertama, kita menggunakan serampang tangan. Nampak dalam bulatan merah tu, itu adalah serampang tangan. Kita merumpai, mencabut rumpai yang besar dengan serampang tangan, ataupun kita boleh cabut rumpai yang kecil hanya dengan tangan saja. Sebab kita nak cabut sekali dengan akar-akar dia. Kalau akar dia tak dicabut, dia akan tumbuh lagi. Okey, seterusnya ini pun kaedah merumpai yang lain, iaitu kita sembur racun rumpai di sekeliling kawasan penanaman. Dia lebih mudah lah, tapi hati-hati kerana racun rumpai ni pun ada kalanya kalau terlalu banyak, ianya memudaratkan sayur-sayuran kita. Okey, seterusnya kita menggunakan tajak di kawasan antara batas. Ini adalah contoh kaedah merumpai. Okey, ini adalah contoh kaedah merumpai kita. Dia gunakan tajak untuk di antara kawasan batas, dan seterusnya dia gunakan tangan dia untuk cabut rumput yang kecil di antara sayur-sayuran tu. Okey, seterusnya membaja. Membaja ni kita tambah nutrien di dalam tanah dan memperbaiki struktur tanah. Membaja ni umpama macam kita bagi makan lah dekat tumbuhan ni kan. Kita dah siram dia. Jadi kita kena bagi baja. Tapi tumbuhan ni dia tak adalah makan setiap hari macam kita. Kita bagi dia baja dalam 2 minggu sekali. Dia depends pada dia punya besaran. Tahu tak murid-murid, jenis baja terbahagi kepada 2, iaitu baja organik dan baja kimia. Kita ada baja organik dan juga kita ada baja kimia. Okey, dan baja-baja ini baja organik ni dia mudah sebenarnya tau. Dia boleh dihasilkan melalui bahan sisa dapur, yang mana kita kenali sebagai baja kompos. Mesti kamu ingat baja kompos ni busuk kan? Tak ada, sebenarnya baja kompos tak busuk. Cuma masa proses penguraian dia tu je yang busuk. Tapi bila dah terhasil menjadi baja, dia tak busuk pun. Dan baja ni, unsur penting dalam baja adalah NPK. Unsur yang penting dalam baja. Okey, seterusnya kaedah membaca. Ada 6 kaedah membaca. Mesti tak percaya kan? Sebab selalunya kita guna teknik yang ujung tu, teknik tabur, ya tak? Okey, sebenarnya ada 6 teknik tau. Okey, kita mulakan dengan teknik alur longkang, teknik alur bulat dan teknik tabur. Teknik alur ni kita cangkul dia dalam kedalaman 1 cm hingga 1 inci ke 2 inci, mengikut bentuk lah. Kalau longkang dia straight, kalau bulat, alur tu bulat. Kenapa kita kena buat macam ni? Sebab dia meningkatkan efisiensi, keberkesanan penyerapan baja terhadap tumbuhan.
Okey, dan juga teknik tabur ni yang kita selalu buat. Okey, jadinya teknik yang lain ialah teknik poket bulat, teknik poket petak dan juga teknik semburan. Teknik poket ni kita macam tadi dia bulat, kalau alur tu dia keseluruhan kan. Poket ni kita ambil lubang-lubang dia. Kita buat lubang-lubangnya di sekitar sayur-sayur tumbuhan tersebut, sayur-sayuran tersebut. Okey. Dan juga teknik semburan selalunya menggunakan baja cecair. Okey, fungsi dia ni adalah untuk mencepatkan kadar penyerapan baja kepada pokok dan juga mengelakkan baja leaking. Apabila kita siram, baja tu ikut sekali air siraman tu pergi ke tepi. Jadinya yang dapat baja bukannya sayur-sayuran ataupun tumbuhan, tapinya rumpai-rumpai yang tepi-tepi kawasan yang lain. Dan untuk kita meningkatkan kecekapan penyerapan, kita tanam dia. Kita macam tanam dia, kita buat lubang sikit. Okey. Teknik semburan ni lagi efisien sebabnya dia gunakan cecair dan directly kepada sayuran. Okey, ini adalah gambar contoh membaja. Nampak kaedah longkang, alur bulat, betul, alur bulat. Alur bulat. Lepas tu kaedah semburan. Bawah dia tu kaedah poket bulat. Bulat ke petak tu? Bulat kan? Dan seterusnya kaedah tabur. Okey, dia mesti berada jauh sedikit daripada batang pokok. Kalau tak, batang pokok tu melecur. Ada yang tanya, baja ni diserap oleh apa? Bahagian manakah yang menyerap baja? Betul. Bahagian tumbuhan yang menyerap baja adalah bahagian akar. Sebab itulah kita kena macam tanam sikit, sebab akar yang menyerap. Daun buat apa? Daun dia menghasilkan klorofil. Menghasilkan klorofil. Okey, seterusnya adalah menggembur. Menggembur ni aktiviti melonggarkan tanah yang keras. Selalunya dilakukan semasa merumpai. Menggembur ada dua kaedah, iaitu guna cangkul ataupun guna serampang tangan. Masa kita tengah nak merumpai tu, kita cabut anak-anak pokok rumpai ataupun rumput sekitar sayur-sayuran tu. Sama sekali kita gembur supaya apabila kita siram air ataupun kita letak baja, nutrien tu semuanya menyerap terus ke dalam tanah. Kalau tanah permukaan keras, dia tak menyerap, malah dia akan mengalir kan ke tempat lain. Okey, ini adalah contoh kita gembur tanah menggunakan apa? Ya, menggunakan cangkul. Itu cara dia. Walaupun dia dah merumpai, dia perlu pecah-pecahkan tanah keras kat tepi-tepi tu. Dia gembur balik supaya pokok-pokok tu pun dia jadi tegak, supaya tanah tu jadi lembut, dilonggarkan tanah yang keras. Okey. Seterusnya adalah kawalan serangga perosak dan penyakit. Kalau nak tahu murid-murid, gambar-gambar ini apa serangganya namanya? Yang pertama tu siput babi, kemudian ulat beluncas, di bawahnya adalah belalang dan kumbang. Nampak comel je kan, tapi sebenarnya mereka ni lah adalah perosak, salah satu perosak yang menyerang bahagian sayur-sayuran, yang mana kita kena musnahkan dan kawal untuk memberikan hasil yang lebih berkualiti. Kalau kita biarkan daun sayur kita berlubang-lubang dimakan ulat ni, nampak tak? Dia makan daun sayur kita berlubang-lubang, kita makan apa je tak? Okey, macam mana? Apa dia bahagian yang diserang dan cara kawalannya? Okey, ini adalah belalang. Okey, belalang ni dia suka serang daun, bunga dan anak benih pokok kita. Jadinya cara untuk kita kawal dia adalah dengan sembur racun. Ada racun organik, ada racun kimia sebenarnya. Jadinya kita sembur racun untuk kawal dia.
Okey, seterusnya itu siput babi kan. Siput babi ini dia suka serang pucuk muda dan batang lembut. Dia boleh akibatkan pokok mati tau. Okey, jadinya apa, macam mana cara kita nak kawal dia? Kita kutip dan musnahkan. Ada yang cakap guna garam lah, guna racun lah. Tapi kita kena musnahkan dia supaya pokok kita hidup dengan hasil yang lebih berkualiti. Okey, ini pula ulat beluncas. Pernah dengar kan? Dari ulat jadi kepompong. Inilah dia. Dia nak jadi kepompong tu, dia kena makan banyak-banyak. Jadi apa yang dia makan? Pucuk daun sayuran kita lah. Pucuk bunga dan daun. Jadinya kita kena kutip dan musnahkan dia. Serta kumbang ni anak dia menyerang anak benih dan daun. Cara kita nak kawal, kita sembuh dengan racun. Okey, tapi murid-murid, bukan hanya serangga je yang menyerang sayur-sayuran. Sayur-sayuran juga boleh diserang dengan bakteria, kulat atau virus. Tapi jangan salah sangka, bukannya virus COVID-19 ya. Dia virus khas untuk tumbuhan ni. Nampak apa yang berlaku pada daun itu? Itu kita namakan bintik daun berlubang-lubang kan. Bintik daun ni daripada kulat. Seterusnya ada kulapuk debu. Itu bukannya bedak yang kita siram dekat atas daun. Itu kerana jangkitan kulat. Dan yang cikgu bulatkan dalam garisan merah tu, itu adalah penyakit anak benih melecuh. Okey, tengok tanda-tanda dia. Kalau bintik daun tadi yang bulat-bulat tadi, dia berbintik bulat berwarna hitam dan perang. Dia disebabkan oleh serangan kulat ya. Serangan kulat, jadinya kita kena sembuh racun kulat. Okey, yang daun ni tadi tu, yang berdebu tadi tu, namanya adalah kulapuk debu, yang mana dia tumbuh tumpuk hitam ataupun tumpuk putih pada daun dan batang. Itu pun disebabkan oleh kulat. Jadi cara kawalan dia, kita kena sembuh dengan racun kulat. Dan yang terakhir ialah anak benih melecuh tu. Anak benih tu kita nampak macam mati. Sebab dia serangan virus pada pangkal anak benih. Serangan virus pada pangkal anak benih, jadinya cara dia senang, dia kurangkan siraman. Kita kena kurangkan siraman supaya virus tak menyerang pangkal anak benih itu. Okey murid-murid, jadi adakah anda faham pelajaran pada hari ini? Cikgu harap kamu boleh ulang kaji, boleh dengar lagi apa bahagian yang tak faham, supaya kita boleh menjaga sayur-sayuran kita dengan lebih baik untuk menghasilkan hasil yang lebih berkualiti. Itu sahaja daripada saya, Cikgu Ayu. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Jumpa lagi. Bye-bye. Sila subscribe dan tekan notification untuk konten seterusnya. See you again. Bye.